Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Cina Sami, Berita Pagi. Siasatan terhadap golongan kenamaan bukan mudah dan memerlukan sokongan banyak pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan biarpun berdepan kritikan, siasatan berhubung kecurian dana negara perlu untuk mencari kebenaran. Curi duit ni, curi. Pemimpin-pemimpin, banyak kes. Dan bila kita nak ambil tindakan, hanya marah. Ini Perdana Menteri ini kasar sangat, nak ambil tindakan. Ini bagi saya aneh. Sepatutnya you sokong, bukan senang tahu. Mau siasat itu tuntun. Siasat ketua kampung senang. Siasat cikgu sekolah Tamil lagi senang. Tapi mau siasat orang kaya yang besar-besar yang curi duit, you ingat senang ke? Tambahnya, beliau bertekad untuk tiada lagi pihak yang berterusan mencuri hak dan harta rakyat. Beliau berucap pada sambutan Pesta Ponggol Kebangsaan 2024 di Padang Cetek, Klang. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pemimpin India agar tidak terbawa-bawa sentimen melampau yang tidak menguntungkan negara. Beliau berkata semua kaum menuntut supaya masalah mereka diselesaikan segera oleh kerajaan, namun dalam menghadapinya, kerajaan menggunakan konsep madani yang adil untuk semua pihak. Saya telah minta di kementerian, baik Kementerian Keuangan, Sumber Manusia dan tentunya Kementerian Perpaduan, semua program kerajaan mesti kenal pasti masalah rakyat tanpa mengira kaum. Jadi saya harap parlimen ini boleh diteruskan, kritikan boleh diberikan, tapi jangan dengar hujah-hujah golongan yang pelampau perkauman yang keterlaluan dalam negara kita. Baik Melayu atau Cina atau India, saya tidak peduli. Ketika ini, kerajaan memberi perhatian utama kepada 4 perkara iaitu kemiskinan, pendidikan, kesihatan rakyat dan peluang perniagaan. Selesai masalah masyarakat India atau program Bumi Putera, bukan peruntukan itu saja. Masyarakat India bukan peruntukan 100 juta. Ini tanda sekolah. Yang miskin. Kemudian yang saya laksanakan tahun ini, rumah-rumah penjawat awam tanpa mengira kaum. Selain daripada 100 juta ringgit untuk mitra, 30 juta tekun dan semua program. Kementerian Pertahanan sedia beri kerjasama penuh kepada SPRM sehingga siasatan kes kartel perolehan kerja pembinaan kem TLDM di Johor bernilai lebih RM9 juta selesai. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya berharap tindakan dapat dikenakan kepada pihak terlibat agar menjadi pengajaran kepada semua. Sebagai Menteri, saya amat mengalu-alukan dan akan memberi kerjasama pada pihak SPRM. Dan saya harap supaya ini menjadi pengajaran supaya projek-projek kerajaan yang telah diluluskan benar-benar sampai ke sasarannya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Karnival Komuniti Madani Sedili Kota Tinggi di Kota Tinggi, Johor. Sebelum ini, TLDM mengesahkan 3 anggotanya yang berusia 28 hingga 47 tahun ditahan SPRM. Mereka dipercayai membuat tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel terbabit. Ia melibatkan 13 syarikat pembekal yang menguruskan kerja-kerja pembinaan di kem berkenaan. KPDN terus memperkukuh penguasaan bagi membantras penghidupan dan ketirisan barang kawalan bersubsidi di kawasan sempadan. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, bagi tujuan itu 6 agenda menjadi fokus utama. Optiris 3.0 akan diteruskan dan diperkukuh dengan menempatkan pegawai penguasa KPDN bersama agensi penguasa sempadan di 7 lokasi pintu masuk negara. Selain menambah baik SOP penyerahan kes dari agensi lain, pada masa sama melaksana pemantauan di premis perniagaan di sempadan serta pengauditan pemborong diesel, pemegang permit barang kawalan dan syarikat pengeksport.
Jadi ini 6 langkah immediately yang akan dilaksanakan oleh KPDN serta merta selain daripada kita tengah mengumpulkan maklumat, operasi sedia ada untuk kita menambah baik dan memukakan cadangan kepada KDN khususnya bagi pelaksanaan Single Border Agency kelak, dan begitu juga persiapan kita untuk menghadapi pelaksanaan penyesaran semula subsidi yang akan diumumkan oleh agensi pusat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan kerja di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar, Perlis. Institusi Mufti disaran membawa isu bersifat nasional ke Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI sebelum membuat sebarang kenyataan. Ia untuk proses penyediaan jawapan ditambah baik dengan disertakan hujah yang konkret serta jalan penyelesaian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pihaknya menghormati penjelasan hukum yang dikeluarkan Mufti, namun sebarang permasalahan tidak boleh dibiarkan tergantung. Menurutnya perkara tersebut perlu penjelasan yang terperinci supaya tidak menimbulkan kegusaran dalam masyarakat awam. Justru perkara tersebut perlulah dipertimbangkan secara menyeluruh selain penjelasan yang terperinci. 113 juta ringgit diluluskan bagi menyelenggara cerun runtuh dan membaik pulih jalan raya rosak di negeri terjejas banjir. Menteri Kejurayaan Datuk Seri Alexander Rantalinggi berkata ia melibatkan 129 projek di Kelantan, Terengganu, Johor dan Pahang. Jelas beliau, 55.4 juta ringgit diperuntukkan bagi membaik pulih 48 cerun, manakala 57.6 juta ringgit untuk baik pulih 81 jalan raya rosak. Kelantan menerima peruntukan tertinggi iaitu 34 juta ringgit, diikuti Johor 30.17 juta ringgit, Pahang 28.3 juta ringgit dan Terengganu 11.3 juta ringgit. Di peringkat awal, kita tak boleh buat kerja fizikal sekarang pun. Sebab apa? Hujan masih turun. Kita difahamkan monsun ini akan berlalu tak sampailah bulan Mac. Sebab itu kita lebih suka sampai tiba masanya tak lagi ada hujan ataupun hujan dah tak turun lagi, kurang. Masa itulah kita buat kerja supaya kita pastikan kerja-kerja itu cukup sempurna dan terbaik. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan kerja di cerun runtuh FT003 Jalan Johor Bahru, Endau, Kota Tinggi, Johor. Sementara itu, 4 lokasi jalan raya di Jalan Kota Tinggi Mersing bakal dinaik taraf dengan kos 120 juta ringgit. Manakala naik taraf Jalan Kota Tinggi Mersing dan penggantian Jambatan Sungai Semaluh di Keluang akan dimasukkan dalam permohonan rancangan Malaysia ke-12. Baik, kita ke perkembangan banjir. Setakat 6 pagi, jumlah penduduk terjejas di Johor dan Sarawak kini 494 orang daripada 158 keluarga. Kesemua mereka masih berlindung ditempatkan di 5 PPS. Menurut portal info bencana JKM di Sarawak, 429 orang daripada 139 keluarga ditempatkan di 3 PPS melibatkan 2 di Betong dan 1 di Bintulu. Di Johor Bahru pula, 65 orang daripada 19 keluarga masih berada di 2 PPS di Segamat. Manakala banjir di Pahang dan Sabah pulih sepenuhnya. Sampel patologi rangka manusia di rumah terbiar di Batu Tujuh, tongkang pecah batu pahat dibawa ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Ismail Dollah. Sampel itu akan dianalisa bagi membuat perbandingan DNA dan mengenal pasti identiti si mati. Setakat ini, 3 suspek berusia 24 hingga 39 tahun direman seminggu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Baik, Berita Pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.